pasti kita tempuhi. Siang dan malam silih berganti, suka duka tangis dan tawa sudah menjadi lumrah alam di dunia yang sementara. Justru itu gunalah usia yang tersisa, rebutlah peluang yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sidang ikhwah dikasih salam sejahtera di saat yang mulia ini dalam ruangan bersama dengan Al-Quran atau ma'al Quran, bersama dengan kalamillah, bersama dengan tafsir Al-Quran Karim, bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bertemu dalam masa yang barakah ini. Dan insya-Allah kita akan bersama dalam suratul Isra pada ayat yang ke 73 sampai pada 77 insya-Allah. Sebelum daripada kita nak tafsirkan ayat ini, mari sama-sama kita membacakan ayat ini supaya kita dapat pahala mendengar dan pahala tengok kepada Al-Quran dan pahala kita baca. Kalau baca turut pun tak ada apa, insya-Allah. Ayat yang ke-73 sampai kepada 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftariya 'alaina ghayrah wa idzal lattakhadhuka khalila. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ولا تجد لسنتنا تحويلا. Ya, sidang ikhwah yang dikasihi, insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang ke-73 insya-Allah, dan 74, 75, 76 sampai pada 77. Ya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita tentang usaha para musyrikin Mekah dalam nak memfitnahkan Nabi SAW dan nak menghalaukan dia daripada Mekah. Mana kata musuh-musuh Islam ni, dia tak boleh duduk saja. Bila dia nampak orang nak boleh cahaya, orang nak boleh nur, orang nak boleh pelita, orang nak boleh hidayah, dia tak suka selalu dah. Sebab itulah dia ada usaha setiap hari, setiap malam, setiap waktu. Tengok-tengok, musuh-musuh Islam dalam dunia lah ni tu bukan saja zaman mana? Zaman Nabi SAW saja tak. Bahkan sampai kepada masa kita lah ni pun sama juga. Jadi tak boleh kelih pada Islam. Tak boleh kelih kepada apa? Kepada ajaran Islam.
selalu nak mengenak agama Islam, selalu nak mengenak ajaran al-Islam, selalu nak tepek, nak tuduh katanya Islam itu adalah agama yang mengeluarkan orang jadi apa? Mengajarkan orang jadi orang kokandrai. Islam jadi orang jahat, jadi orang yang suka tumpah darah, orang yang suka berdarah, orang suka minum darah. Itu panggil kata semenjak di zaman Nabi SAW lagi. Tidak lain tidak bukan mereka itu dengki, mereka itu nampak prakyut mereka itu atau prakyut mereka itu tu habuwe maslahat mereka akan habis, akan hilang, akan luluh, maka mereka itu kena buat macam mana. Saudara dikasih, sampai pada di negeri kita pun sama juga. Dulu beratnya buku hijab. Berat dia orang duk pakai hijab atas kepala ni, di sepengah dia berasa terberat dia. Dia budak duk pakai hijab, panangan duk pakai hijab. Siapa saja pakai hijab, dia rasa berat diri dia. Sampai pada sekolah-sekolah, setengah-setengah sekolah agama tu tak apalah. Sekolah praktum malai kampung tak apalah. Sekolah agama dalam bana-bana tu tak apalah. Sekolah pasal tak ada agama ni, dia mari pahal katanya pakai hijab ni adalah satu benda yang tak molek. Pakai hijab ada satu benda yang dapat kata yang tak comel, menyebabkan fak dia jual, fak dia gapo, sehingga timbulnya isu tak boleh pakai hijab. Ada masalah sepakai pihak berkenaan dia kena mari ceracak, pihak yang kata seksatikan mari ceracak, maka sudah jaya dan cup habis boleh clear dengan cara molek. Maka alhamdulillah di kawasan kita dan kawasan mana-mana, di Goro sendiri, di mana boleh pakai hijab, di Mahalai mana-mana pun boleh pakai hijab, boleh ke apa. Satu isu baru pula ni saudara dikasihi, iaitu buku gapo? Buku orang ngaji bomo tak boleh pakai, tak boleh gapo? Tak boleh taruh janggut pula dah. Nampak tu? Tak boleh gapo? Taruh janggut. Orang ngaji bomo tak boleh taruh janggut. Sebab gapo? Dia kata syumalah, nak jadi orang jahat lah, nak jadi gotu goning lah. Itu semua tu panggil kata Quran yang tidak boleh. Dan panggil kata terima lah. Sebab apa? Sebab ulama-ulama dulu dan tengok panggil kata orang-orang yang ada jasa di atas muka bumi, fak dia berjanggut. Baik Islam, bukan Islam sama ya. Orang jatuh nak tunjuk kata dia tu jatuh, tengok dia janggut lah. Kalau jenis-jenis orang bakar, bau, hanya mari bau, janggut, sipej. Rasulullah selalu dia takrim. Dia memuliakan janggut dia dengan cara mana? Cara dia sisir semua, wilicing, wicomel, wikapo. Nampak tu? Ni mana kata kalaulah sakut dengan Islam sikit, mula nak cari buku selalu dah. Nampak tu? We ada orang Islam yang kelubung, selerak lah dah. Kalaulah orang agama lain kelubung tak apa. Ni. Kalau orang agama lain kelubung tak apa. Nampak tu? Kalau orang Islam kelubung, pakak tak boleh. Kita kena buat mana-mana, kita kena itu. Sampai di Faransik itu, sebagai igak orang kelubung kok tu, kok ni. Nampak tu? Lepas tu kalau orang berjanggut, asal ya Islam ya, mula. Kalau orang agama lain bukan Islam, tak apa. Ada gapo kita katanya. Tengok dengan ayat ni Allahu Akbar. Hak tu ayat turun mari 1400 tahun tu, duk nampak lagi lah ni, duk nampak cerak-cerak lah ni. Nampak tu? Kalau lah orang Kristian janggut, tak ada kata apa. Orang Yahudi duk janggut alik-alik, tak ada kata apa. Tetapi bila Islam janggut, bakal selera. Segala tepek, segala go ni, asal dia Islam. Nampak tu? Asal Islam diganggu dia gapo lu dah. Ini makna kata gangguan ni bukan masa kita je dah. Di masa Nabi pun selera dah.
Dah di masa Nabi pun selerak dah. Bagi kata duk itu dah. Artinya gapo yang sakut dengan Islam. Nampak tu? Gapo yang sakut Islam maka itu. Ni kalau orang Islam pakai orang Islam taruh misal lebak ke apa nama siap. Tetapi lah ni tu timur dalam apa di negeri-negeri Europe sana tu orang taruh misal lebak. Lepas tu cukur macam mana? Cukur sebelah ya. Mana tu kalau dia turun ke bawah ni cukur turun ke bawah tu cukur sebelah. Cukur sebelah lepas tu nampak pusing mari naik kok. Jadi ada apa? Ada baut sebelah ya. Orang panggil kata bahasa Arab panggil kata syanabu dhailul qird. Misa wupo eko kero. Misa wupo eko kero. Jadi sepengah kero duduk atas kepala kita. Lepas tu dia tak ekor dia. Mari pula kita atas. Mana kata bukan katuk mulut tak? Pusing pula. Ambil di bawah bibir mulut. Mari naik atas. Jadi tak misal situ. Buka dalam YouTube tengok. Buka dalam Facebook tengok. Lagu tu tak apa. Buat apa? Fashion. Lagu tak apa fashion. Kalau Islam taruh janggut ke apa nama tak boleh. Kalau agama lain tak taruh janggut tak apa. Kalau orang Islam subel sikit tak boleh. Belik subel sikit tak boleh. Agama lain tak apa. Ia bukan apa dak. Ia bukunya buku nak musuhkan Islam. Nak musuh apa? Nak musuh Islam. Ni mana kata? Kita yang ingat kata kita duk selamat, tak ada orang musuh dak. Nampak tu? Kita musuh cara ni. Wairung musuh dia cara TikTok, cara gapo pakai kelubung. Tetapi wak punah gambar kelubung. Pakai kelubung, wak joget dalam TikTok, dalam Baidu, dalam gapo nama saja. Dalam Instagram, dalam itu dan ini. Semua mengata itulah umat Islam. Nana dia sepengat ide dah. Pakai nak colek, pakai nak cobek, pakai nak cicoh. Kalau seide. Sebab itulah Nabi awal dah Nabi kata tatada'a alaikumul umam. Nanti umat-umat tu akan likung. Akan mari ganggu. Kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Seperti mana orang duduk dalam ide. Jadi orang mari duduk likung ide. Mari nak cicoh, mari nak cobek, mari nak itu apa saja artinya. Dia duduk dalam Islam sebagai ide, pakai nak cocoh. Pakai nak tu nak ni. Nampak tu? Pakai nak soyok, pakai nak gapo. Kalau seluar juga orang tino kena ada cari. Cari di pohon, cari di lutut, cari di situ sini. Kalau baju juga kena ada cari juga di situ di sini. Tu kelubung. Masya-Allah, tak tinggal kelubung. Tetapi lek bawah tu selerak tabak dah. Ni mana kata usaha dia tu nak mengenakkan. Apa nak mengenakkan? Nabi SAW nak mengenak Islam bukan masa learning saja tak. Di masa Nabi tu ada dah. Lepas tu selepas pada ni pun ada ujian semua. La ilaha illallah. Ni mana kata sunnatullah. Sunnatullah. Kalau kita nak duduk dalam agama Islam, kita kena kita kena sedar, kena khabar, kena tahu. Katanya tamada kalau ada orang nak musuh. Orang nak gapo, orang nak musuh dengan orang Islam. Nak musuh dengan Nabi tamada. Orang nak ikut Nabi ni, baik kata kena sabar. Katanya dia akan diinti. Dia akan panggil kata ditehe. Dia akan dineteh. Dia akan disusah, dianyanyai. Ya saudara dikasihi. Sebab itulah Nabi SAW cerak dia kena dah. Lepas tu dia main rakyat pada kita. Tama-tama kalau kita duduk dalam media dakwah pula. Sahabat kata, nak boleh ke apa? Nak boleh orang puji, nak boleh orang turut, nak boleh orang ikat, nak boleh orang ingat, nak boleh orang Kau orang benci ada, kau orang tak kenal ada. Orang kenal pada dia sikit ya. Cuba tanya.
Tanya werung-werung kita. Saya tanya apa? Saya tanya bang kata ramai tanya beberapa jumlah orang saja. Darah dengan si ilmu tu mu duk kena mana? Kena darah. Apa tu? Abang kata kalau orang ngajar tak kira lah ni beramah kan. Baba muda-muda ke ramah. Tanya werung. Werung hak tu. Tak kenal. Tak apa, tak dengar. Tak kenal, tak dengar, tak ikut, tak ada. Lepas tu duk pergi hak nu. Hak darah nu, hak tu, hak ni. Tengok kalau mari kau tanding, kalau mari kau tu. Ada konsert, ada gapo. Oh, bertepuk. Jerit. Setok orang-orang. Nampak tu cok raya-raya. Nak pegang tangi lah, nak dakak lah, nak siung lah. Nak pukul selfie lah dengan darah tu, dengan darah ni. Apa bang kata habis dah. Luar ya rupa Islam. Ini bang kata akhir zaman la yabqa minal islami illa ismuhu. Nampak tu? Tidak tinggal mereka nama saja. Dia kata nama Muhammad, nama Ibrahim, nama Fatimah, nama tu molek-molek tengok mari. Aduh. Reno nama Islam tapi lagi tukar lu. Pergi tukar di Bukit Islam lu. Seni. Habis tu setengah-setengah nama pakai tukar lu dah. Tukar kepada nama-nama apa. Belah kalau aku tak juru pun tak ada apa nama aku lagu tu dah. Mai nama soleh. Nama soleh tak berjuru punah dia. Oleh itu ni nama kata tipu dia tu tak beradu-adu sampai hari kiamat. Tak beradu sampai hari kiamat saudara dikasih. Ia mari dengan segala. Mari dengan segala apa? Segala. Mari dengan cara ubat. Cara ubat. Mari dengan cara turakit. Tengok. Nampak tu? Tengok. Buah-buah hak kita dalam kampung, hak kita tanah, hak patut kita palit. Kita mereka cakin. Apa tak sedap. Menyakit. Sanpit kok tu, kok ni. Lepas tu makin ni kat kita ni molek-molek. Mek lah dia, mek lah warakang, mek lah tapi hak molek tak siapa tangan kita. Siapa hak teruk-teruk. Lepas tu kita disuruh makan buah apple. Disuruh makan buah kiwi. Disuruh makan buah-buah mahal-mahal saja. Hak benda tak ada rumah kita. Abang kata semua tu naik ceng tu rakit saja. Abang kata harga apa? Tu rakit saja. Nampak tu? Lepas tu kita dilarang pula makan go ni. Dilarang pula makan kaiman. Kaiman ke apa? Kaiman apa? Minyak sapi. Lembu atau kaiman gapo? Kambing, kaiman unta. Kita dilarang. Larang apa? Oh Yahudi duk larang. Tujuan ke apa? Tujuan dia nak jual ubat dia. Tujuan dia nak go ni. Padahal bila kita tengok dalam Islam, dalam Islam, dalam Al-Quran, Tuhan ayat kata wa harramna alaihim syuhumahuma. Kami mengharamkan di atas orang Yahudi tu lemak binatang-binatang. Lemak unta Tuhan mengharamkan ke atas Yahudi. Nampak tu? Tuhan mengharamkan lemak lembu ke atas orang Yahudi. Buat apa? Sebagai nak dena dia, sebagai nak longtut dia. Lepas tu apa lemak ni? Lemak ni lah lemak yang menjadikan faedah. Tengok orang Arab duk mana kata dia ambil lemak ni lah duk makan, duk guna. Sebab apa? Lemak dalam tubuh kita ni, kaiman dalam tubuh kita ni, ya ada kaiman hak mengata hak antarai. Lepas tu di sana ada kaiman, bunuh kaiman pula. Apa dia? Kaiman mari daripada apa? Daripada daging apa? Daging lemak uta, lemak lembu apa nama tu. Jadi kaiman dia tu, kaiman boleh apa? Boleh bunuh kaiman hak tak pakai kerja dalam tubuh kita. Jadi berata kaiman tu pergi haram habis tak boleh makan. Oh kaiman noh penni. Lepas tu apa tak ada kaji bagi kata kaiman golai ngatik. Apa tak ada kecek benuh tu halal. Seperti mana? Apa tak ada kecek ngatik apa? Hakikat ke apa? Daging daging babi yang dilarang oleh Allah SWT. Hak ni duk kusna, duk jual, duk gapo alik-alik. Lepas tu duk bagi pada orang Islam, duk buh dalam gapo
Buh dalam gapo tu? Dalam kan sama ang lah, buh dalam gotu le goning lah. Jilating buh dalam gotu goning buh dalam kapsun buh dalam makan budak kok tu kok ni tak ada pihak apa. Ni mana kata semua tu panggil kata nak cari jalan nak apa? Nak uwi. Dia panggil kata ganggu ngaca-kaca. Cuba tanya Bomo tengok. Bomo kalau dia boleh baca bahasa Arab, kalau dia boleh baca tafsir, kalau dia boleh baca tafsir dengan bahasa Inggeris, sakut dengan ayat-ayat yang sakut dengan lemak, nanti dia akan dapat penjelasan yang nyata. Tetapi kebanyakannya Bomo tempat teh kita orang lek komun dia ya ambil komun hanung ya. Komun mana? Komun maaf bukan semua ya ambil komun ya baca daripada surat-surat mari pada Europe pada nung ya. Nampak tu sampai tu lah pengata belago kok belago ke apa? Belago komun. Ni saya madu hak Tuhan sebut kata nyopek doh. Bagi kita Tuhan kata ubat ni dua asyifa'u fil qur'ani wal asali. Ubat ni pada ke apa? Ialah Quran serta dengan nisai madu. Nisai madu pula Tuhan kata di syurga esok ada satu sungai min asalim musaffa, daripada nisai madu, sebuah sungai pada nisai madu. Tuhan sebut pula suratul Nahli, surah apa? Surah madu pula dalam Quran. Lepas tu Tuhan sebut pula wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Gapo dalam Quran ni apa sebut kuat gitu mu. Nisai madu. Mari di kita tak boleh makan nisai madu kecil manis. Larang nisai madu Nampak tu? Lepas tu tengok komun hak Islam baik lain, bohok demo baik lain. Lepas tu pergi mari jadi kita duk mancai hak demo. Tak nak mancai mana hak Islam. Dia tak tahu kata nisai madu ni satu ubat yang sudyok dalam dunia. Manis nisai madu ni boleh bunuh dan boleh perap. Manis yang tak pakai kerja yang boleh nyakit. Sebab itulah tengok negeri-negeri Arab hilang nyakit kecil manis dengan nisai madu ya. Nampak tu? Hilang nyakit kecil manis dengan nisai madu ya. Ni macam khomun dok supo lah kau ni. Pengata musuh Islam dok cari nak uwi apa? Nak uwi kita ni jauh daripada Islam. Nampak tu? Nak uwi kita jauh daripada Islam. Betul lah. Kita pergi klik sendiri. Kalau pergi klik sendiri, pergi baca sendiri, kita boleh tahu. Macam ni. Tapi itulah saya kata kita boleh bahasa Arab ni satu nikmat besar, boleh kita pergi belajar, pergi bacalah kitab-kitab ulama, kitab-kitab tafsir yang sakut dengan panggil kata samun perai yang ada dalam Quran ni, yang ada dalam hadis Nabi SAW ni. Barulah kita mencai dalam kita nak fubak nak gapo. Saudara dikasihi, kita tak percaya mana hak malaikat kena demo tu royak, kena ada kajian daripada bomo Jepun, bomo angkrik, bomo tu. Apa Quran dok ayat mari lama doh. Nampak tu? Seorang daripada negeri Saudi, seorang tua. Dia main royak pada kita. Dia kata, ya ni ada nyakit kecil manis. Kecil manis dia tu sampai 500. Setengah kita ni 400, 200 dah. Ni ustaz nak royak belah, kita nak sebar. Wifak kita bakat jaga kata. Orang kecil manis 500 dia kata. Dia pergi pesak dia bomo royak ke dia tu. Oh ni 500 cok mati ni. Dia pun klik rumah, masuk masjid. Ada orang nak mengajar, orang nak tafsir ayat apa? Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dan kami jadikan daripada air tiap-tiap perkara tu hidup. Dia mikir, ya tak? Aku makan air.
Ubat tak makan. Makan air serta dengan apa? Serta dengan asal lima. Asal lima stay. Asal lima di negeri Arab tak ada supaya asal lima kamu hito. Asal lima negeri Arab asal lima besar, asal lima kuning hok besar tu sepengah apa? Hok sepengah wah lima tapi kami panjang sepengah wah kita tengok sekaligus sepengah sali. Di negeri dia tu asal lima lagu tu. Kok mau kita ni asal lima halu hijau tu. Tak ada apalah. Hok ya mesti ya belah dua, ya perah. Ya perah dalam apa dalam keni, dalam jak. Dalam keni apa keni air panah. Ia mengata yang air panah siap, lepas tu dia rebuh. Maaf, yang air rebuh yang dipanah, lepas tu dia tinggal suai sikit. Satu barat ni satu keni lah. Yang asal lima tu sekerak. Dia asal lima kuning hok besar tu lah. Lepas tu dia perah. Dia perah situ, lepas tu dia duduk makan. Dia duduk makan sebulan kata. Pagi-pagi air suai tu, dia satu keni, lepas tu asal lima sekerak muka asal lima besar. Lepas tu dia kata dia makan 4 gelas sehari, 4 gelas. Pagi-pagi tu lah. 4 gelas. Dah 4 gelas. Duduk sebulan. Turun. 130. Radap 6 tahun dia tu 130. Bila 130 tu dia kata. Nah, dalam masa sebulan. Lepas tu dia main lagu tu. Learning tu 3 tahun dah. Tak ada naik, tak ada turun. Sebab apa 6 tahun dia tu dah tak tular 130. Gapo ubat dia? Air suai asal 5. 4 gelas. Mana kata 4 gelas sehari. Makan air dengan dia campur asal 5. Pak kita pun jamuan kita pun kalau lagu tu segelas teh. Kalau 4 gelas, 4 teh, hak asal 5 hak kulit nipis tu kan. Kita boleh buat. Ni mana kata semua tu. Nampak tu? Asal 5 ni dalam hadis Nabi SAW. Nampak tu? Masuk dalam apa? Dalam buah apa? Al-utrujah. Al-utrujah ni masuk jenis buah 5 tu. Jenis buah 5 gapo? Buah 5 sem'o masuk dalam jenis 5. Ni asal 5 pun jenis-jenis dia juga. Lepas tu kita boleh buat. Ni mana kata kita perlu klik kepada hak asal. Ni nak kata musuh Islam ni ngenak habis dah. Cara ubat kita, cara gapo kita. Makan ni yang Nabi SAW makan kita tak ada suka. Itu dan ini kita tak ada buat. Lepas tu pergi makan lapis burger, lapis pizza, lapis jenis-jenis itu saja tu. Pas jenis makan jenis saikrok, jenis lucing, jenis kacau ke apa nama tu, kacau ke apa tadi, jenis panggil kata makan ni habis zat dah. Panggil kata. Jadi gimari tu kita letih. Panggil apa tu? Umur muda baru, 30 hari baru, selerak tip, kaiman penuh naik tubuh. Kok tu kok ni, tak pakai budak. Sebab itulah orang tua kita kena tanya dia, isa okok dak, kafe dak. Kalau buat wairung nampan dengan lucing dak. Kalau dua ni acak, dua ni kuat, nanti temu. Sebab kita sendiri duk mengenak tubuh kita. Apa? Kita mudah percaya kusna. Kusna ni gengin cak tu, cak ni orang sedaknya, kok tu kok ni. Pas mula sakit, mula gapo, mula umur kita tu tak ada tubuh kita tak ada kemah mana, tak ada agah mana, tak ada gapo mana. Dia saudara dikasih. Pas mula tidur cukup, mula kok tu, mula kok ni. Bangata semua tu hadiun Nabi ni mulai berlaku. Ni makna kata musuh Islam kacau nak heret, nak gapo tu. Nak kita ni selerok. Nak kita selerok. Cuba tanyalah orang Cina tu apa kat Kedah. Dia makan dak benda pelik-pelik dah. Dia ajar anak dia makan pelik-pelik dah. Dia makan benda rakyut, benda gapo. Mari kita ni ikut kamu. Apa? Kita tak khabar, kita tak sedar. Panggil kata duk panggil tidur tak apa cukup. Cuba tanya orang apa, orang Cina ke apa tidur ke apa. Fak dia tu pukul 10 tak ada dah terbatas. Pukul 9, 8 tak ada dah. Kado rumah dia. Pas jaga subuh, jaga belum subuh, jalan duk lasak duk gapo.
Kita ni buku 3 baru nak tidur. Nah, nampak tu? Bawa buku 10 baru jaga. Mananya barakah. Sebab itulah orang kata, tak betul dengan Nabi SAW. Mana tu kita ni, diheret demo dah sampai kepada apa? Kepada kita ni lalai kita gapo saudara dikasih. Itulah musuh Islam memang dia tak tinggal kita duduk saudara ni. Ya, dia nak uwi kita ke mana-mana. Sebab itulah dalam ni pula, dalam ayat ni pula kita dapat arti bahawasanya fak dia tu musyrikin Mekah tu selalu. Nah, Tuhan ayat kata, dia tu usaha, fak dia tu usaha, nak mengenak kita. Nak mengenak ke apa? Nak mengenak Nabi sampai ke nak usaha, nak uwi Nabi jauh daripada Quran. Usaha nak uwi Nabi tu bersyirik walaupun sikit-sikit. Satu ayat yang kita baca, wa in kadu la yaftinunaka la 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah. Sebab nuzul seperti mana dikeluarkan oleh Ibnu Mardawai dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Ishaq wa ghairihim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kharaja Umayyah bin Khalaf wa Abu Jahl Ibnu Hisham wa rijalun min Quraisy fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammad ta'ala tamassah bi alihatina wa nadkhulu ma'aka fi dinika wa kana yuhibbu islam qaumih faraqqa lahum fa anzala Allah wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilayka ila qawlihi nasira. Mana apa sini? Daripada Ibnu Abbas dia berkata, keluarnya Umayyah ibnu Khalaf dan Abu Jahal dan beberapa lelaki daripada Quraisy, mereka pergi jumpa dengan Nabi SAW. Mereka itu berkata, ya Muhammad, hey Muhammad, ta'ala tamassah bi alihatina. Marilah, mari duk sapu-sapu, mari duk ambil berkat dengan Tuhan-Tuhan kami ni, dengan berhala ni. Nampak tu? Nampak tu? Apa kalau mu mari duk minta, mari duk sapu, mari duk ambil berkat dengan Tuhan kami, nanti kami nak masuk dalam agamamu. Nampak tu? Wa kana yuhibbu islam qaumih. Dan adalah Nabi SAW dia apa? Dia cinta nak wifak dia tu masuk Islam lah. Kalau Nabi ni yom sikit boleh dak semua kita sepengen fak kita. Orang hajak pergi semua gotu ustaz. Apa dia mungkin semua gotu aku nak hajak dah aku nak masuk Islam mung. Aku nak masuk Islam dengan mung. Kita nak tak? Maka faraqqa lahum Nabi pun dia pun duk cerita. Dia duk cinta. Tapi Nabi buat tak? Nabi tak buat apa? Tuhan jaga dia. Maka situlah turunnya ayat ni. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilayka litaftariya 'alaina ghairah wa idzal lattakhaduka khalila. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Tu ayat ni. Saudara dikasih. Jadi ayat ni apa yang kata? Fak dia tu mari duk suruh Nabi pergi sapu gitu ya, semua kita pergi pergi. Apatah lagi kalau lah ada orang duk royak kata, mintalah wi Tuhanmu jagamu. Mintalah wi berhalamu jagamu, wi kumkrangmu, wi senang hidupmu, wi berjayalah. Wi Tuhanmu tu wi berjaya. Dah hidup kijak ilmu tu. Kita orang Islam giduk ucap ke dia, mintalah wi Tuhanmu. Itu lebih teruk lagi lah. Ni dia mau hajat Nabi suruh pergi sapu ya. Nabi tak ada itu. Nampak tu? Nabi tak ada itu. Maka turunnya ayat ni. Wa in kadu la yaftinunaka. Kemudian ada ayat yang kedua pula, wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi. Liyukhrijuka minha. Dan mereka itu hampir-hampir nak gapo? Nak halaukan kamu wahai Muhammad daripada bombing tu, daripada Mekah dekat-dekat dah. Dulu tu. Nampak tu? Mari duk kecek dengan Nabi, hey Muhammad. Kalau mu Nabi sungguhlah, mungkin duduklah di Syam. Ini satu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah daripada Abdurrahman ibn Ghanamin. Anal Yahud
atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu in kunta nabiyyan falhaq bisyam wa inna syam ardul hashri wa ardul anbiya fasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qalu faghaza ghazwat Tabuk yuridu syam falamma balagha Tabuk anzalallahu ayatun min surati bani Israil ba'dama khutimat as-surah wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa amarahu birruju' ila al-Madinah wa qala lahu Jibril sal rabbaka fa inna likulli nabiyyin mas'alatan faqalat ma ta'muruni an as'ala qala qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Mana gapo sini saudara dikasih? Satu ketika Yahudi mari keceh, mari duk tipu, mari duk daya, mari duk buat gapo saja. Masya-Allah Yahudi ni. Mari kata apa? Kata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata apa saudara dikasih? In kunta nabiyyan, sekiranya kalau mung nabi wahai Muhammad, kalau mung ni nabi dah, kalau mung ni benar-benar nabi, falhaq bisyam, mung kena duduk di Syam lah. Mung duduk apa dinoh? Kalau mung nabi ya. Sebab apa? Fa inna syama ardul mahsyari. Karena atau ardul hashri. Karena Syam tu tepat pada mahsyar tu. Wa ardul anbiya, dan Syam, Syam ni makna Syria, Palestin, Lebanon, Jordan. Syam tu, kawasan tu. Nah. Jadi karena Syam tu ardul anbiya, karena Syam tu bumi para anbiya. Maka Nabi percaya pada fakta dia. Apa yang mereka berkata. Faghaza ghazwat Tabuk. Ketika mana Nabi SAW pergi serai atau pergi musuh Tabuk, perangai Tabuk tu. Bersudah perang pak tu yuridu Syam, Nabi nak pergi di Syam. Nabi nak pergi di mana? Nak pergi di Syam. Moga percaya ya benarlah. Pada mahsyar tu pada di Syam. Dan kita gini kita semua akan dihasyarkan, akan dihimpun di pada Syam. Mana betul mana wallahu alam lah. Lepas tu, yalah, pada Syam ni, atau bumi Syam ni, bumi para anbiya. Nabi Ibrahim pun situ, Nabi Yusuf pun situ. Duk klik gemari lah. Mana tak, duk Mesir, Nabi Musa pun situ. Nabi Isa pun situ. Di Palestin, di Baitul Laham ke apa tu. Dan para anbiya dan lain pun situ walekah. Nabi percaya pada fakta dia. Lepas pada Nabi Ghazwat Tabuk, Nabi nak pergi di Syam. Maka di situlah Tuhan turun ayat daripada surah Bani Israil, surah Isra ni. Di antaranya ayat apa? Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Dan mereka itu hampir-hampir nak tipu mu wahai Muhammad, supaya kamu tu keluar daripada bombing Madinah ni. Nampak tu Yahudi lagu tu, dia nak hambat Nabi pergi, dia nak cara diri. Moga dia nak jadi ketua dah kan. Ibn Salul tu kan. Abdullah bin Ubay bin Salul tu, dia mau nak tak ketua dah dia di Madinah. Mari Muhammad ni pun reka habis. Mari Muhammad ni habis cita-cita dia. Habis angin-angin dia. Ada nadi apa ni ada tanah ebel kan, ada tak meneh kan, ada penamu. Mau mari demo ni orang kampung kenal kat demo ni. Murih ludah. Habis tu dah wak jadi musuh dengan Nabi tu. Jadi turunnya ayat ni, maka Allah SWT suruh Muhammad klik Madinah. Allah SWT suruh Nabi kita tu klik pada Madinah. Maka berkata Jibril kepadanya, sal rabbaka, hey Muhammad, mintalah daripada Tuhan kamu. Fa inna likulli nabiyyin mas'alah. Kerana bagi-bagi tiap-tiap Nabi tu ada satu soalan yang Tuhan nak terima. Maka dia kata, ma ta'muruni an as'al. Nabi tanya Jibril, "Pahmu nak suruh aku baca gapo? Aku minta gapo?" Maka berkatanya Jibril, mengatakanlah, "Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira." Tuhanku, masukkanlah aku ke jalan yang benar dan keluarlah aku dari tempat keluar yang benar. Waj'alli min ladunka, dan jadilah aku dari sisimu sultanan nasira, jadilah sebagai penolong
sebagai kekuasa yang dapat panggil pertolongan daripada kamu ya Allah, atau dibantu. Berilah pada aku kerajaan kekuatan yang dibantu oleh kamu ya Allah. Ni nah, mana kata Nabi ni kata kena check up dah dia tu. Kena check up tu lah. Nah, bila Yahudi royak ke dia tadi tu, royak ke dia kata di Ardus Syam adalah ardun bumi sekian-sekian. Lepas tu Nabi tu berdoa, Nabi kata Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kamu tinggallah aku, serahlah diri aku pada diri aku. Walaupun sekelip mata, ya Allah janganlah. Mana tak? Ya Allah tengoklah pada aku, metalah pada aku, rahmatlah pada aku, dulailah aku, jangan biar aku, jangan serah aku pada diriku, jangan serah aku pada hawa nafsuku walaupun sekelip mata. Lepas tu kita nak baca lah ni. Kita nak baca dalam apa? Dalam azkar kan. Ya Hayyu ya Qayyum, bika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Hayyu yang maha, yang hidup. Ya Qayyum, aslih li sya'ni, baiklah diri aku, urusan aku. Nampak tu? Aslih li sya'ni kullahu, semua. Wala takilni, janganlah kamu biarlah aku, serahlah aku untuk nafsu aku, untuk diri aku. Janganlah kamu serah aku pada diriku. Tarfata ain, sekelip mata. Semua kita royak pada pia. Kita budak aluh kan, kita tak mek tengok apa tengok adik tak dah, tengok kita tak dah. Yang ngikut kat lain tu, nama ke duk galik kat lain. Nampak tu sekelip mata tak boleh. Ini mana tak kita pun berdoa lagu tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saudara dikasihi. Oleh itu makna di sini ambil di ayat yang 73 tadi. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhaduka khalila. Mana kata wa in kadu, dan sungguhnya para musyrikin Mekah tu hampir-hampir nak tipu, hampir-hampir nak berjaya dalam tipu kamu wahai Muhammad. Supaya kamu ni jauh berpaling daripada wahyu kami, daripada syariat dan hukum hakam kami. Supaya kamu tu reka, supaya kamu ikut supaya kamu tu mengadakan selain daripadanya. Nampak tu? Sekiranya kamu tu turut mereka tu, nanti mereka itu akan menjadikan kamu kekasih. Wa in kadu, hampir-hampir mereka itu nak tipu. Hampir-hampir mereka itu nak jaya dalam tipumu. Nak bagi kamu tu jauh daripada Quran, jauh daripada Islam, jauh daripada syariat Allah. Bila kamu boleh jauh, dia jadi saing, jadi kawal padamu. Sebab itulah Tuhan kata dak. Walaula an thabbatnaka. Ni semua tu tak berjaya mereka dalam mereka nak tipu mu, walaupun mereka tu dekat-dekat nak berjaya, tapi Tuhan kata thabbatnaka, jika tidak dengan rahmat, dengan jaga kami wahai Muhammad, nanti kamu tarkanu ilaihim syai'an qalila, nanti kamu akan ikut fok dia syurah. Masya-Allah. Kata Nabi SAW ni, ia tak selamat juga daripada dosa, tetapi di sana Tuhan jaga dia. Wallahu ya'simuka minan nas. Terjanji dah. Nak jaga lidah dia, nak jaga diri dia, nak jaga mata dia, nak jaga hati dia, nak jaga nama dia, nak jaga apa saja yang sakut dengan Nabi SAW. Itulah dekat-dekat dah Nabi nak kena tipu. Dekat-dekat dah Nabi nak kena nak berjaya, fok dia jaya nak tipu Nabi, tapi tak. Walaula an thabbatnaka, kalaulah tidak dengan ketetapan kami, kalaulah tidak dengan pertolongan kami, kalaulah tidak adanya bantuan kami, nanti kamu wahai Muhammad akan tarkanu ilaihim syai'an qalila, nanti kamu kamu akan ikut fok dia, kamu akan
Panggil tegi dengan fak dia, nanti kamu akan turut dia. Walaupun dah sekelip mata, walaupun sedikit pun kamu kena pergi. Tapi tak, Tuhan jaga kamu wahai Muhammad. La ilaha illallah. Kalau mu turut juga wahai Muhammad, Nabi tak ceraklah. Dah, tapi Tuhan ayat lagi. Kita kata idzal la'adzaqnaka dha'fal hayah. Kalaulah kamu wahai Muhammad turut dia. Nampak tu? Turut dia. Kalau Muhammad tu turut fak-fak dia, turut percakapan mereka, turut tipu helah mereka, percaya apa yang mereka kecek. Nampak tu? Kalau mu turut wahai Muhammad, nanti kami akan apa tu? Idzal la'adzaqnaka dha'fal hayati wa dha'fal mamat. Kalau mu turut wahai Muhammad, lau fa'alta, kalau mu buat macam tu wahai Muhammad, la'aqabnaka, nanti kami la'adzaqnaka, kami akan mengecapi kamu atau mengecapkan kamu, wimu ngerasa, wimu kecak ke apa? Seksa aku, seksa kami, dha'fa, seksa yang berganda. Kalau Nabi gitu deraka pada Allah, duk gitu turut tipu hilah mereka, kalau Nabi gilah, nanti Nabi akan diseksa daban. Ni Nabi ni bila yerme panah dua gando. Kalau kita panah sisip, Nabi panah dia tu pet sip. Habis itulah. Habis tu Nabi yang sabar. Apa? Ia lebih pada orang. Habis itulah, rai Nabi tu rai 30. Seorang Nabi rai dia 30. Kalau nak banding rai Nabi, ragahnya Nabi, ambil orang 30 baru dia kalau kita nak hitung dengan Nabi SAW. Betul lah. Kalau Nabi buat dosa, Nabi pergi ikut, Nabi pergi turut, Nabi pergi duk, dia panggil duk buat sepengah daripada nak. لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. Mana kata? ضِعْفَ عَذَابِ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ عَذَابِ الْمَمَاتِ. Mana kata? Tuhan akan gandakan seksa di masa dalam dunia lagi. Dalam dunia Tuhan gandakan seksa ke atas Nabi. Nampak tu? Kalau pedih, kita pedih sekali, Nabi pedih dua kali. Kalau kita sakit sekali, Nabi sakit 2 kali. Kalau kita demam 40, Nabi demam 80. Nampak tu? Kalau, tapi tak cerak lah. Wa dha'fal mamat. Dan di akhirat pula, daban. Tuhan nak apa? Nak seksa Nabi kalau Nabi turut. Tak. Ni tujuan ke apa? Tujuan nak ke apa ni? Nak pula pecah hati Nabi. Dia panggil kata dalilun ala ta'yidillahi li rasulih. Ni satu dalil kata Tuhan ni bantu sungguh Nabi. Mana kata Nabi nak pergi gelecoh sikit tak boleh. Nabi tak khawatir kahwin nak wadu setahun nak pergi buat gapo nak dak. Mata Nabi ni duduk di jalan Allah straight. Tuhan tak ada dah, biar sikit abuk Nabi SAW. Nabi tak kena remeh kau setahun, kena remeh. Orang yang paling teruk sekali demai Nabi. Orang yang paling kena tuduh sekali Nabi. Orang yang paling kena buat nyanyi sekali Nabi. Kalau kena sakit tu biasa ya. Hak tu orang kata uji ye. Nak tengok dia ni padan tak dengan jadi Nabi. Lepas tu dia tak ada nak marah Nabi SAW. Tanya kita di segi cicai kita, pia te orang hok bunuh hati, orang hok duka cita sekali dalam dunia ni, pia kita kita ayah mati ustaz, mak lagi mak dah tok dah tak dah. Lepas tu orang cara dah tak ada orang cara. Lepas tengok Nabi, pok mati, mak mati, paduk dengan pia dengan pok saudara, duduk tinggal kampung, hidup dengan Halimah Sa'diyah. Berat pada kita lagi kalau gitu. Musabuna hayyinun. Mana tu sakit hak kita, hak kita duk sakit, hak kita duk duka cita, hak kita duk rasa kecil hati, sikit ya kita ni. Kalau nak banding dengan Nabi SAW, tu dari segi jiwa. Adik-beradik ada Nabi.
Nabi tak ada adik-beradik. Kita ada tak adik-beradik? Ada adik-beradik. Masya Allah. Nah, apa lagi? Kita ada dah, Masya Allah. Anak kita anak yatim. Dah anak yatim kita ada rajin nak boleh, kita ada gapo cara sampai ngaji cuk. Nabi dok li. Pah. Nampak tu? Kita duk sedak. Nabi duk sedak tak? Dok li. Kita atau demo kata kita turuk. Kata apa tak? Kata kita nak juruh. Kata kita ni, nah, go to go ni. Weh, Nabi ni lek sana gila, demo kata gila boleh. Majnun. Nah, nampak tu? Boleh mau kata gila, tu kata dok li. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nabi ni tak ada dia gila. Ni. Dia mau kata Nabi ni token sihir. Dia mau kata Nabi ni, nah, token nengok. Dia mau kata Nabi ni sekia-sekia. Pak kita ni Allah. Banding kita dengan Nabi teruk Nabi lagi. Kita besar tak? Dah, demo apa? Demo mengata ambil benda tajam mari tojah mulut kita. Sama telah ambil benda tajam. Dah, orang jeling kita was hati dah. Pas Nabi ni dalam perang Uhud ni, siapa pakai apa? Siapa pakai anak panah atau leming tu, tajam leming tu Nabi pakai apa? Pakai topi besi dah. Kita taluk. Gapo? Taluk pipi besi tu, hak dok pipi tu kita taluk gigi kena gigi Nabi, luka nak katuk mulut tak boleh. Mari sahabat heret nak heret go tu cabut gigi sahabat. Nampak tu? Bila Nabi sakit, Nabi gapo tu darah titik tak ada beradu. Sahabat lah kata, hey Nabi, berdoa lah ke atas mereka tu jadi dengan kena panah lita ke misalnya. Kena jadi gapo dia telah bombing ikut je lah. Nabi jawab kata, dah, Allahumma dah ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hey Tuhanku, hidayahlah fak-fakku ni. Dah hak wakku ni. Kerana dia tak tahu. Wakku setara ni. Nah, tak ada nak marah lagi Nabi SAW. Ni mata Nabi jaya. Orang hak sakit berat Nabi. Anak kita ni alhamdulillah boleh duduk dengan anak kita lama mana. Lepas tu war dia kata. Anak kita boleh duduk dengan kita. Dah, kita pergi dulu anak kita tak ada lagi. Nabi SAW diuji teruk pada gapo. Anak dia tu sungguh 7 orang. Tetapi hak yatim mati semua kecil. Apa tu? Tak tina pula. Duk tak lama mati dulu pada Nabi. Siapa? Nah, iaitu siapa? Bini siapa? Bini Uthman, Ummu Kalthum, Ruqayyah. Duk susah anak Nabi SAW. Lepas tu Zainab tak ada jumpa dengan ayah dia malaikat. Dan Zainab ni jadi bini kepada seorang musyrikin yang duk di situ lama. Lepas tu pakai dia boleh hijrah lama tu. Boleh jumpa dengan tok laki dia duk tak lama mati pula. Nabi tu jadi anak mati semua. Anak tak ada boleh duk dengan dia malaikat Fatimah pula duk susah. Nampak tu nikah dengan Ali, duk ala kadang susah, sakit belakang kerana duk silo lama, duk luka tangi-tangi, kerana duk kamel, kerana duk basuh, kerana duk gapo. Ni mana kata duk mudah-mudah ya Nabi SAW. Sebab itulah mana kata nak banding kita, jangan rosak kita dengan Nabi SAW. Apa? Susahnya Nabi, susah hati lagi, susah keadaan lagi, susah go tu, susah go ni lah. Tapi Nabi SAW dia tu sabar. Betul lah. Tuhan kata, kalau Nabi SAW buat turut mereka itu, la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kerana dia ada ketua kan. Kalau ketua buat silap, you kena, kalau seksa juga, kalau orang 80 tahun, dah legok, you kena 20. Tapi Nabi serat, Nabi dia dah buat. Nabi dia dah buat. Masya Allah, Tuhan jaga dia. Tapi itulah, Nabi sendiri kalau bini Nabi pun sama. Kalau bini Nabi buat dosa, buat gapo, yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Mana tak kalau lah, bini Nabi pergi buat dosa-dosa, nanti dia tu digandakan, seksa ke atas dia 2 ganda. Ya nisa'an nabiyyi lastunna, atau ya nisa'an nabiyyi may
man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adhabu dhi'fain. Isteri-isteri Nabi, siapa yang melakukan fahishah, melakukan benda-benda tak molek di kalangan kamu, yudha'af, digandakan balasan ke atas dia 2 ganda. Ni makna kata dekat-dekat rafa dia nak berjaya, tapi dah Tuhan cara. Tuhan apa? Tuhan cakna, Tuhan dulai, Tuhan kumkrong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Seterusnya ayat yang ke 90 atau 70 pula. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Wa in kadu, dan ingatlah, mereka itu hampir-hampir nak berjaya dalam ganggukan kamu wahai Muhammad, dengan menjadi musuh atau dengan perseteruan. Mereka itu selalu mengganggukan Nabi SAW, tipu Nabi SAW supaya Nabi itu keluar daripada bombing. Katanya setengah ulama kata kufar Makkah, Fak Mekah kaca nak hamak Nabi tu baik. Usaha kat mana-mana nak beri Nabi tu baik. Katanya munafikin Yahudi Madinah. Munafikin dan Yahudi Madinah. Duk usaha nak beri Nabi sebesar ni lah. Nak beri Nabi giduk di Syam, saduk Madinah. Aku nak bercara sendiri, bos saya. Aku nak bercara sendiri, aku nak kumkrong di. Hanya hamak Nabi nak usaha. Wa in kadu la yastafizzunaka. Mana apa yastafizzunaka? Ya usaha, ya tipu, ya kecek, ya daya, yo. Untuk kamu keluar daripada tempatmu. Katanya Mekah, katanya Madinah. Liyukhrijuka minha. Tujuan tak ada niat molek ni, niat nak hamak tu baik. Nampak tu? Kalaulah mereka berjaya, wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Sekiranya mereka itu berjaya, nanti mereka pun duk tak lama. Banyak para anbiya, kau ingat Nabi Lut alaihi salam. Tu baik pada kampung, mari balah dah. Nabi Saleh alaihi salam, bila itu baik pada kampung, jadi balah dah. Jadi wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Nanti mereka itu duduk tak lama wahai Muhammad. Marinya bala, marinya seksa. Kalau Nabi itu baik pada Madinah, dengan sebab mereka berkata lagu ni, nanti mereka itu akan diseksa. Turun bala dah. Turun bala ke atas orang Madinah. Turun bala ke atas orang Mekah. Nampak tu? Mekah, turun bala dah. Madinah tak. Buat apa? Madinah Nabi dah ada. Sebab itulah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tuhan tak ada turun bala ke atas ahli Madinah sebab mu dah ada. Wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Dan Allah SWT tidak akan seksa mereka selagi mana mereka itu istighfar padamu ya Allah. Nampak tu? Hei Muhammad, Tuhan tidak seksa mereka selagi mana mereka itu duk istighfar pada Allah SWT. Jadi sunnatullah, bila Nabi tu baik pada kampung, kena. Pada tengok. Bila orang baik tu baik pada kampung kita, nanti temu. Dah. Dulu ada pondok. Dulu ada tempat ngaji di kawasan kita ni. Boleh mau katuk sekolah, katuk pondok, katuk gapo. Habis orang kampung tak ada ngaji, tak ada gapo selawat tabak. Nampak tu? Alah ni bunyi khabar kata ada. Usaha-usaha nak katuk-katuk. Lapis-lapis tu. Tujuan ke apa? Wallah alam lah. Ada tujuan dia. Tapi nak tak boleh molek tak? Di kampung mana ada sekolah, ada gapo, ada barakah, ada mengajar, ada gapo. Kampung tu barakah. Dia bila tak ada mengajar di sijik, tak ada sekolah, tak ada orang mengajar, ada gapo, kampung tu teruk. Begitu juga Rasul. Bila Rasul tu baik pada kampung tu, nanti turun balah dah. La ilaha illallah. Banyaklah. Nabi Musa tu baik daripada Mesir. Kena. Ada mana kena dah. Nabi tu baik pada situ, kena dah. Nabi Nuh alaihi salam naik perahu ke apa nama tu baik pada tu, bala mari dah.
Sebab apa? Tuhan kata, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Itulah adalah sunnatullah. Bila tubiknya Nabi, turunnya bala. Sebelum kamu ni kami utus rasul belum kamu, wahai Muhammad. Nah, bila itu baik, maka turunnya bala sebagai sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Sebelum Nabi ni ada lagu ni, golek ke. Wala tajidu li sunnatina tahwila, dan kamu tidak akan dapati tukaran. Tuhan tak tukar sunnatullah tu, mari macam tu. Tidak ada penukaran terhadap sunnatullah Subhanahu wa taala. Sunnatullah ni tak ada boleh tukar lagu tu. Kaedah yang lagu tu. Bo Nabi tu baik, orang juruh tu baik ada kapung. Ada setengah-setengah kapung hamak orang juruh. Hamak orang molek. Hamak orang berilmu. Hamak orang nak beki. Temu. Setengah-setengah sekolah lagu tu kak. Maaf nah. Setengah sekolah, setengah-setengah kawasan, setengah-setengah tempat ngaji, ya hamak. Guru-guru hamak-hamak orang hak weseng ada jasa, hak weseng wak molek gapo nama nak wi naik dan gapo, ya nak orang weseng dia. Temu sekolah tu punah dah. Atau kawasan tu punah lu dah. Apa? Ya nak orang weseng dia. Tak kira lah. Ungkon mana, gapo nama mana, dia dak hamak orang baik. Negeri mana supaya kau tengok. Negeri mana yang dak hamak. Yang duk itu para ulama negeri dia tu teruk benar. Ni mana kata? Dengar 1400 tahun dah. Nampak lah ni nampak cerak-cerak. Negeri mana yang hamak ulama? Temu. Negeri mana yang beli ulama? Tengok orang tani kita kan. Orang tani kita. Duk di negeri Malaysia, berapa ribu? Jadi doktor, jadi doktor pensyarah tu mensyarah asal dia orang tani. Apa tu? Apa? Negeri mana duk beli ulama? Negeri mana duk beli orang soleh? Maka maju negeri tu. Negeri mana duk hamak orang baik? Ni tengok di Pamah. Bukan ustaz atau dia baik dia tak baik, tengok. Tu baru berita katanya nak yup ke apa? Yup KJL yang dipilih oleh rakyat, yup atau diigat. KJL yang dipilih oleh rakyat tu, lepas tu ada. Nak ada gapo pula lepas tu. Nanti tak akan jaya pula. Duk tak senang pula, duk tak gapo pula. Dia sepasok semua. Ni mana kata bila ginya orang baik, tubiknya nabi-nabi daripada kampung, balanya turun kat kampung tu. Tak kiralah dengan rupa mana, kita pun sudah tahu belaka. Maka itulah yang kita dapat bagi pada kali ini. Silap dan salah saya minta banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.